Dan di sini adalah Presiden Amerika Syarikat. Terima kasih banyak rakan senegara Amerika saya. Selamat malam. Izinkan saya mulakan dengan mengucapkan tahniah kepada pasukan NASA dan angkasawan kita yang berani atas pelancaran berjaya Artemis Dunho. Ia benar-benar mengagumkan. Ia akan mengembara lebih jauh daripada mana-mana roket berawak yang pernah terbang dan akan jauh melepasi bulan, mengelilinginya dan kembali ke bumi dari jarak yang tidak pernah dicapai sebelum ini memang mengagumkan. Mereka sedang dalam perjalanan dan semoga Tuhan memberkati mereka. Mereka adalah orang-orang yang berani. Kami ingin Tuhan memberkati keempat angkasawan yang luar biasa ini pada saat ini. Pada malam ini, baru sebulan sejak Angkatan Tentera Amerika Syarikat memulakan operasi kemarahan epik, menyasarkan penaja keganasan terbesar di dunia, Iran. Dalam 4 minggu yang lalu, Angkatan Tentera kita telah meraih kemenangan yang pantas, aktif dan menghancurkan di medan perang. Kemenangan yang jarang disaksikan oleh sesiapa sebelum ini. Malam ini, Tentera Laut Iran sudah tidak wujud lagi dan tentera udara mereka hancur lebur. Pemimpin-pemimpin mereka kebanyakannya, rejim pengganas yang mereka pimpin, kini telah mati. Komando dan kawalan pengawal revolusi Islam sedang dimusnahkan pada saat ini. Keupayaan mereka untuk melancarkan peluru, berpandu dan drone telah dikurangkan secara drastik dan senjata, kilang serta pelancar roket mereka sedang dimusnahkan. Hanya tinggal sangat sedikit daripada mereka. Tidak pernah dalam sejarah peperangan musuh mengalami kerugian yang begitu jelas dan dahsyat secara besar-besaran hanya dalam beberapa minggu. Musuh-musuh kita sedang kalah di Amerika. Seperti yang telah berlaku dalam 5 tahun terakhir di bawah kepimpinan saya, kita sedang menang dan kini menang lebih daripada sebelumnya. Sebelum membincangkan situasi semasa, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tentera kita atas kerja cemerlang yang mereka lakukan dalam menawan negara Venezuela. Dalam beberapa minit, serangan itu pantas, maut, ganas dan dihormati oleh semua orang. Selepas membina semula Angkatan Tentera kita semasa penggal pertama saya, kita kini mempunyai tentera yang paling kuat sekali. Dan sekarang kita sedang bekerja sama dengan Venezuela dan kita adalah em verdadeiro sentido parceiros de joint venture. Estamos nos dando incrivelmente bem na produção. Penjualan minyak dan gas dalam jumlah yang sangat besar. Antara simpanan terbesar di dunia. Selepas Amerika Syarikat, kini kita benar-benar bebas daripada Timur Tengah dan kita masih berada di sana untuk membantu. Kita tidak perlu berada di sana, kita tidak perlukan minyak mereka, kita tidak perlukan apa-apa daripada mereka. Tetapi kita berada di sana untuk membantu sekutu-sekutu kita. Malam ini saya akan mengemaskini Anda tentang kemajuan yang telah dicapai oleh tentera kita di Iran dan sebabnya. Operasi kemarahan epik adalah perlu untuk keselamatan Amerika dan dunia bebas. Sejak hari pertama saya mengumumkan kempen saya untuk menjadi presiden pada tahun 2015, saya telah menyatakan bahawa saya tidak akan pernah membenarkan Iran memiliki senjata nuklear. Rejim fanatik itu telah menjerit mati kepada Amerika, mati kepada Israel. Selama 47 tahun, wakil-wakil mereka berada di sebalik pembunuhan 241 rakyat Amerika di berek tentera di Beirut dan pembunuhan beratus-ratus anggota tentera kita dengan bom tepi jalan. Mereka terlibat dalam serangan ke atas USS Cole dan melakukan banyak lagi perbuatan kejam lain, termasuk pertumpahan darah. Hanya kekejaman yang dahsyat dan berdarah pada 7 Oktober di Israel. Sesuatu yang kebanyakan orang tidak pernah lihat sebelum ini, rejim itu akan lakukan. Pembunuh itu juga baru-baru ini membunuh 45.000 rakyatnya sendiri yang membantah di Iran. 45.000 terbunuh. Ia akan menjadi ancaman yang tidak dapat diterima jika pengganas-pengganas ini memiliki senjata nuklear. Rejim yang paling ganas dan kejam di dunia akan bebas untuk melaksanakan kempen keganasan, paksaan, penaklukan dan pembunuhan beramai-ramai mereka dilindungi oleh perisai nuklear.
Saya tidak akan pernah membenarkan perkara itu berlaku dan tiada seorang pun daripada kita, termasuk bekas-bekas presiden, sepatutnya membenarkannya juga. Situasi ini telah berlarutan selama 47 tahun dan sepatutnya telah diselesaikan jauh lebih awal sebelum saya memegang jawatan. Saya telah melakukan banyak perkara sepanjang 2 penggal saya untuk menghalang Iran daripada mendapatkan senjata nuklear. Pertama sekali dan mungkin yang paling penting, saya telah menghapuskan Jeneral Qasem Soleimani pada penggal pertama saya. Dia adalah seorang jenius jahat, seorang yang sangat bijak tetapi seorang manusia yang sangat teruk. Namun dia adalah pelopor bom tepi jalan dan apa yang dia lakukan memang sangat mengerikan. Iran mungkin berada dalam kedudukan yang jauh lebih baik dan lebih kuat. Jika dia masih hidup, kemungkinan besar kita akan berbual tentang perkara yang berbeza malam ini. Tetapi anda tahu tak, kita masih akan menang banyak. Dan kemudian saya tamatkan perjanjian nuklear Iran yang dibuat oleh Obama. Satu bencana. Dia beri mereka 1 bilion dan 700 juta. Milhões de dólares em dinheiro. Secara tunai. Diambil wang itu dari bank-bank di Virginia, DC dan Maryland. Semua wang yang mereka ada dihantar dengan kapal terbang, cuba untuk membeli rasa hormat dan kesetiaan mereka, tapi ia tidak berjaya. Mereka mentertawakan presiden kita dan teruskan misi untuk mendapatkan bom nuklear. Perjanjian dengan Iran akan membawa kepada satu arsenal nuklear yang besar dan mereka sudah pun memiliki senjata itu selama bertahun-tahun dan sudah menggunakannya. Dunia akan berbeza. Tidak akan ada Timur Tengah atau Israel. Pada pendapat saya dan ramai pakar lain, jika saya tidak menamatkan perjanjian itu, dan saya sangat berbesar hati melakukannya, saya sangat bangga telah melakukannya. Ia adalah sesuatu yang buruk sejak awal. Pada dasarnya, saya telah melakukan apa yang tiada presiden lain sanggup lakukan. Mereka telah melakukan kesilapan dan saya sedang membetulkannya. Ketamaan pertama saya sentiasa adalah jalan diplomasi. Tetapi rejim itu terus-menerus mengejar senjata nuklear tanpa belas kasihan dan menolak semua usaha untuk mencapai persetujuan. Atas sebab itu, pada bulan Jun, saya telah mengarahkan serangan ke atas kemudahan nuklear utama Iran, iaitu Operasi Tukul Tengah Malam. Tiada siapa pernah melihat sesuatu seperti itu sebelum ini. Pengebom B2 yang sangat hebat itu menunjukkan prestasi yang luar biasa. Kami telah memusnahkan sepenuhnya lokasi-lokasi nuklear tersebut. Rejim itu kemudian cuba membina semula program mereka di lokasi yang berbeza sama sekali. Jelas menunjukkan bahawa mereka tidak berniat untuk menghentikan usaha mendapatkan senjata nuklear. Mereka juga dengan cepat membina satu arsenal besar peluru berpandu balistik dan tidak lama lagi akan mempunyai peluru berpandu yang boleh sampai ke arwah, Eropah dan hampir seluruh dunia. Strategi Iran adalah jelas, mereka mahu menghasilkan sebanyak mungkin peluru berpandu dan berjaya mendapatkan jarak sejauh mungkin. Dan mereka mempunyai beberapa senjata yang tiada siapa percaya mereka miliki. Kami baru sahaja mengetahuinya. Kami telah menghapuskannya. Kami hapuskan semuanya supaya tiada siapa benar-benar menggunakannya. Dan perlumbaan mereka untuk mendapatkan bom nuklear, senjata nuklear seperti yang belum pernah dilihat sebelum ini. Mereka sudah hampir di ambang pintu. Selama bertahun-tahun, semua orang berkata bahawa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklear. Tetapi pada akhirnya itu hanyalah kata-kata. Jika anda tidak bersedia bertindak apabila tiba masanya. Seperti yang saya nyatakan dalam pengumuman Operasi Furia Epica, matlamat kami sangat mudah dan jelas. Kami sedang membongkar secara sistematik keupayaan rejim untuk mengancam Amerika atau mengunjurkan kuasa di luar sempadannya. Ini bermakna menghapuskan tentera laut Iran yang kini telah musnah sepenuhnya. Menjejaskan tentera udaranya dan program peluru berpandunya ke tahap yang tidak pernah dilihat sebelum ini, serta memusnahkan sepenuhnya asas industri pertahanannya. Kami telah melakukan semua itu, tentera laut dan tentera udara mereka telah musnah, peluru berpandu mereka hampir habis. Secara bersama, tindakan-tindakan ini akan melumpuhkan tentera darat Iran, menghancurkan keupayaan mereka untuk menyokong proksi pengganas dan menghalang mereka daripada membina bom nuklear. Angkatan tentera kita memang luar biasa. Tidak pernah ada yang seumpamanya dari segi ketenteraan.
Semua orang sedang bercakap mengenainya dan malam ini saya berbesar hati untuk mengatakan bahawa matlamat strategik utama ini hampir tercapai. Semasa kita meraihkan kemajuan ini, kita teringat khususnya kepada 13 pahlawan Amerika yang telah mengorbankan nyawa mereka dalam perjuangan ini. Untuk mengelakkan anak-anak kita suatu hari nanti terpaksa berhadapan dengan Iran yang mempunyai senjata nuklear. 2 kali dalam bulan lepas, saya telah pergi ke pangkalan udara Dover. Saya benar-benar mahu bersama para wira ini apabila mereka kembali ke tanah Amerika dan saya bersama mereka. Dan keluarga mereka, ibu bapa mereka, isteri mereka, suami mereka, kami memberi penghormatan kepada mereka. Dan kini kita mesti menghormati mereka dengan menunaikan misi yang telah mereka korbankan nyawa mereka. Dan setiap seorang daripada orang tersayang mereka berkata, "Tolonglah Tuan, tolonglah, selesaikan tugas itu," kata setiap seorang daripada mereka, dan kami akan menyelesaikan kerja itu dan kami akan menyudahkannya dengan sangat cepat. Kami semakin hampir. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sekutu-sekutu kami di Timur Tengah, Israel, Arab Saudi, Qatar, Emiria Arab Bersatu, Kuwait dan Bahrain. Mereka sangat hebat dan kami tidak akan membiarkan mereka dicederakan atau gagal walau dalam apa jua keadaan. Ramai rakyat Amerika telah bimbang apabila melihat kenaikan harga petrol baru-baru ini di negara ini. Kenaikan jangka pendek ini sepenuhnya berpunca daripada rejim Iran melancarkan serangan pengganas yang tidak waras terhadap kapal tangki komersial dan negara jiran yang tiada kaitan dengan konflik tersebut. Ini adalah satu lagi bukti bahawa Iran tidak boleh diberi kepercayaan untuk memiliki senjata nuklear. Mereka akan menggunakannya dan akan menggunakannya dengan segera. Ini akan membawa kepada dekad pemerasan, penderitaan ekonomi dan ketidakstabilan. Lebih teruk daripada apa yang kita boleh bayangkan. Amerika Syarikat tidak pernah begitu bersedia dari segi ekonomi untuk menghadapi ancaman ini. Kamu semua tahu bahawa kita telah membina ekonomi terkuat dalam sejarah. Kita sedang melaluinya sekarang, yang terkuat dalam sejarah. Dalam masa setahun, kami mengambil alih sebuah negara yang lumpuh dan lemah. Saya benci untuk mengatakan ini, tetapi kami adalah sebuah negara yang mati dan lemah selepas pentadbiran yang lepas. Dan kami mengubahnya menjadi negara yang paling menjanjikan di dunia, jauh lebih baik, masih tanpa inflasi. Pelaburan rekod masuk ke Amerika Syarikat lebih daripada 18 trilion dolar dan pasaran saham terbesar dalam sejarah dengan 53 rekod tertinggi hanya dalam masa setahun. Semua ini telah meletakkan kita pada kedudukan untuk menghapuskan satu barah yang telah lama terbentuk. Ia dikenali sebagai Iran nuklear dan mereka tidak tahu apa yang akan berlaku, mereka tidak pernah membayangkannya. Ingatlah, kerana program gerudi kita, sayang gerudi. Amerika mempunyai lebihan gas, kita ada begitu banyak gas. Di bawah kepimpinan saya, kita adalah pengeluar minyak dan gas terbesar di planet ini. Tanpa mengambil kira berjuta-juta tong yang kita terima dari Venezuela, disebabkan oleh dasar-dasar kerajaan Trump. Kita menghasilkan lebih banyak minyak dan gas berbanding Arab Saudi dan Rusia digabungkan. Fikirkan tentang itu, Arab Saudi dan Rusia digabungkan. Dan angka itu tidak lama lagi akan menjadi jauh lebih besar daripada itu. Tiada negara lain seperti negara kita di mana-mana di dunia dan kita berada dalam keadaan yang sangat baik untuk masa depan. Amerika Syarikat hampir tidak mengimport minyak melalui Selat Hormuz dan tidak akan mengimport pada masa hadapan. Kita tidak perlukan itu, kita tidak perlukan itu, dan kita tidak pernah perlukan. Kita telah mengalahkan dan memusnahkan Iran sepenuhnya. Mereka telah dimusnahkan dari segi ketenteraan, ekonomi, dan segala aspek lain. Negara-negara yang menerima minyak melalui selat itu harus menjaga laluan tersebut. Mereka harus mengawalnya dan menghargainya. Mereka boleh melakukannya dengan mudah. Kami akan membantu, tetapi mereka harus melindungi minyak yang sangat mereka perlukan itu. Bagi negara-negara yang kekurangan bahan api, ramai yang enggan mengambil bahagian dalam penumbangan Iran, kami terpaksa bertindak sendiri. Saya ada satu cadangan. Pertama, belilah minyak dari Amerika Syarikat. Dari Amerika, kami ada banyak, memang sangat banyak. Dan kedua, kumpulkan sedikit keberanian walaupun sudah terlambat. Sepatutnya kamu semua lakukan itu lebih awal bersama kami. Seperti yang kami minta, pergilah ke selat itu dan ambil alih, lindungi, gunakan sendiri.
Iran pada dasarnya telah dimusnahkan. Bahagian yang sukar sudah pun dilakukan, jadi sepatutnya ia menjadi mudah. Dan apabila konflik ini berakhir, selat itu akan terbuka secara semula jadi. Ia memang akan terbuka secara semula jadi. Mereka akan mahu menjual minyak kerana itu saja yang mereka ada untuk cuba membina semula. Aliran akan disambung semula dan harga petrol akan turun dengan cepat. Harga saham juga akan naik dengan cepat. Ia tidak jatuh banyak, hanya jatuh sedikit, tetapi kebelakangan ini prestasinya baik. Kita berjaya lebih baik daripada yang saya jangkakan. Tetapi kita terpaksa melalui perjalanan ini ke Iran. Terhadap ancaman ini, dengan pemotongan cukai bersejarah kita, orang ramai menerima pulangan cukai yang lebih besar daripada yang mereka sangka. Terima kasih kepada projek besar itu, ekonomi kita kini kukuh, sedang berkembang dan tidak lama lagi akan kembali makmur seperti tidak pernah berlaku sebelum ini. Ia akan mengatasi tahap yang pernah dicapai sebulan lalu. Saya telah jelaskan sejak awal operasi Furia Epika bahawa kita akan teruskan sehingga semua matlamat kita tercapai sepenuhnya. Terima kasih kepada kemajuan yang telah kita capai. Saya boleh katakan malam ini bahawa kita berada di landasan yang betul untuk mencapai semua matlamat ketenteraan Amerika. Tidak lama lagi, sangat tidak lama lagi, kita akan menyerang mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Dalam 2 hingga 3 minggu akan datang, kita akan membawa mereka kembali ke zaman batu, tempat mereka sepatutnya berada. Sementara itu, perbincangan masih diteruskan. Pertukaran rejim bukanlah matlamat kita. Kita tidak pernah menyebut pertukaran rejim, tetapi pertukaran rejim berlaku kerana kematian semua pemimpin asal mereka. Kesemua mereka telah mati. Kumpulan baru ini kurang radikal dan jauh lebih munasabah. Jika tiada persetujuan dicapai dalam tempoh itu, kami akan memerhati sasaran utama. Tanpa persetujuan, kami akan menyerang semua loji tenaga mereka dengan kekuatan dan kemungkinan besar pada masa yang sama. Kami tidak menyerang minyak, walaupun itu adalah sasaran paling mudah. Kerana itu tidak akan memberi mereka sebarang peluang untuk bertahan atau membina semula. Tetapi kita boleh menyerang dan ia akan lenyap dan mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa mengenainya. Mereka tidak mempunyai peralatan anti pesawat. Radar mereka telah dimusnahkan sepenuhnya. Kita sebuah kuasa tentera besar yang tidak dapat dihentikan. Tapak-tapak nuklear yang dimusnahkan oleh B2 telah terkena serangan dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga akan mengambil masa berbulan-bulan untuk mengakses kawasan itu. Dan kami memantau mereka dengan teliti melalui satelit. Jika kami melihat sebarang pergerakan, walaupun hanya cubaan, mereka akan diserang semula dengan peluru berpandu berat. Kita memegang semua kelebihan, mereka tiada apa-apa. Sangat penting untuk kita kekalkan konflik ini dalam perspektif yang betul. Penglibatan Amerika dalam Perang Dunia Pertama berlangsung selama 1 tahun, 7 bulan dan 5 hari. Perang Dunia Kedua berlangsung selama 3 tahun, 8 bulan dan 25 hari. Perang Korea berlangsung selama 3 tahun, 1 bulan dan 2 hari. Manakala Perang Vietnam berlangsung selama 19 tahun, 5 bulan dan 29 hari. Perang Irak berlanjutan selama 8 tahun, 8 bulan dan 28 hari. Kita sedang menjalankan operasi ketenteraan yang begitu kuat, begitu cemerlang terhadap salah satu negara yang paling berkuasa. Sudah 32 hari dan negara itu telah dihancurkan dan pada dasarnya ia tidak lagi menjadi ancaman. Mereka dulu ialah pembuli utama di Timur Tengah, tetapi kini tidak lagi. Ini adalah pelaburan sebenar untuk masa depan anak-anak dan cucu-cucu Anda. Seluruh dunia sedang menyaksikan dan tidak dapat mempercayai kuasa, kekuatan dan kejeniusan itu. Mereka benar-benar tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Mereka tidak dapat mempercayai apa yang mereka saksikan. Kecemerlangan Angkatan Tentera Amerika Syarikat. Malam ini, setiap rakyat Amerika boleh menantikan hari di mana akhirnya kita akan bebas daripada pencerobohan Iran dan ancaman pemerasan nuklear. Disebabkan tindakan yang telah kita ambil, kita berada di ambang untuk menamatkan ancaman jahat Iran terhadap Amerika dan dunia. Dan saya katakan kepada anda, dunia sedang memerhati.
Dan apabila kita berjaya melakukannya, apabila semuanya berakhir, Amerika Syarikat akan menjadi lebih selamat, lebih kuat, lebih makmur dan lebih hebat daripada sebelumnya. Semoga Tuhan memberkati lelaki dan wanita dalam Angkatan Tentera Amerika Syarikat dan semoga Tuhan memberkati Amerika Syarikat. Terima kasih banyak dan selamat malam.